Silakan Irfan. Itu dia, terima kasih DJ Amin dari Mutiara FM dari Penang. Okey, lepas ni kita boleh pergi Penang, boleh makan nasi kanak sama-sama nah. Dan kita ingin kongsikan sekarang ini berkaitan dengan segmen komentar SPM bersama dengan Raja Sofia berkaitan dengan tajuk mekanisme ikasih bersyarat dan telus. Jom kita bersama dengan Raja Sofia. Baik, terima kasih Irfan. Ya, seperti yang dikongsikan oleh Irfan tadi, iaitu berkenaan dengan mekanisme ikasih bersyarat dan telus. Dan bersama dengan saya akan memperincikan lebih lanjut lagi berkenaan dengan ikasih ni. Kalau boleh saya kongsikan sedikit. Ikasih adalah satu pangkalan data yang disediakan bagi membantu merancang, melaksana dan juga memantau program kemiskinan. Dan kalau kita ke portal tersebut, iaitu portal pembasmian kemiskinan. Kemiskinan bukanlah untuk diwarisi. Baik, dan bersama dengan saya akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan isu ini. Saya kenalkan di sebelah saya Puan Nur Ashikin Ishak merupakan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Strategik Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, dan juga ditemani oleh Puan Masyitah Elias Suhailah Suid merupakan Pengarah Bahagian Kesejahteraan Rakyat Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Assalamualaikum Puan. Okey, jadi bila kita cakap tentang ICU JPM ataupun mungkin berkenaan dengan portal pembasmian kemiskinan ini, sedikit pengenalan berkenaan dengan ICU JPM, Puan. Silakan. Okay, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia RTM kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi sedikit maklumat lah berkaitan dengan ICU. Jadi ICU itu merujuk kepada unit penyelarasan pelaksanaan iaitu agensi pusat lah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan secara amnya kita mempunyai 3 peranan utama. Okay. Yang pertamanya kita akan menyaras, memantau dan menilai projek-projek di bawah rancangan Malaysia 5 tahun. Jadi supaya projek-projek ini dilaksanakan dengan cekap dan juga mengikut spek dan siap dan tempoh yang ditetapkan. Dan keduanya kami juga melaksanakan projek-projek kecil lah yang melengkapi keperluan rakyat. So yang ini biasanya diumumkan dalam belanjawan tahunan. Dan ketiga yang berkait dengan tajuk kita hari ini adalah kita menyaras program-program kesejahteraan rakyat lah, membasmi kemiskinan. Jadi berkaitan dengan ikasih ni, jadi bila kita menyelaras projek-projek kesejahteraan rakyat, kita perlu tahu siapa kumpulan sasaran. Jadi sistem ikasih ni kita wujudkan untuk menyimpan data-data kategori miskin dan miskin tegah. Jadi dia mempunyai maklumat profil individu dan ahli keluarga lah. So data ni komprehensif di mana kita mempunyai 83 butiran yang kita simpan supaya memudahkan agensi pemberi bantuan untuk orang kata skop terus kepada kumpulan sasar. Baik, itu dia berkenaan dengan kumpulan sasar ikasih itu sendiri. Betul. Jadi bila kita bercakap tentang ikasih ni Puan, bagaimana untuk kita memastikan kesahihan daripada data ikasih ini sendiri? Sebab mungkin ada golongan-golongan di luar sana yang betul miskin tega sebagai contoh yang sepatutnya menerima bantuan ataupun daripada program daripada ikasih ini tetapi tidak disenaraikan. Betul. Okey. Sebenarnya sesiapa bukan mudah ya juga untuk berdaftar sebagai ikasih. Sebenarnya dia melalui proses sesihan, kemudian verifikasi, kemudian pemutihan. Jadi itu semua untuk orang kata menjaga integriti peserta ikasih kita. Jadi ikasih kalau kita rujuk kepada kategori miskin tegak, mereka yang mempunyai pendapatan kategori kurang daripada RM1,169 sebulan lah. Itu untuk kategori miskin tegak. Manakala untuk miskin di bawah RM2,208 sebulan lah ketua isi rumahnya. Jadi memang proses-proses kita buat supaya integriti data tu akan mudah untuk pihak-pihak agensi pemberi bantuan untuk skop terus keperluan yang sebenar lah yang diperlukan oleh kategori berkenaan. Okey, jadi Puan Masyitah sini mungkin boleh kongsilah antara isu yang diketengahkan juga berkenaan dengan mereka penerima bantuan ikasih ini adalah mereka yang mendiami rumah yang besar. Kalau lihat secara luarannya, wah rumahnya gah, tetapi menerima bantuan-bantuan seperti ini daripada kerajaan. Puan. Okey. Terima kasih. Itulah sebenarnya isu-isu di lapangan ya. Sebenarnya isu rumah besar ni sering kali diperkatakan. Cuma bila kita macam yang dimaklumkan oleh tadi Puan Ashikin, kami ni akan turun ke lapangan untuk membuat verifikasi dan kita akan lihat
kebarangkalian itu ada di mana kadang-kadang maklumat yang diberikan, alamat yang dikemukakan itu adalah rumah ibunya ataupun rumah yang disewa. Okey. So kita sebab itulah pentingnya kita turun ke lapangan untuk kita membuat verifikasi untuk mengesahkan maklumat yang berkenaan. So isu yang dikatakan rumah besar ataupun bilangan kita akan melihat juga kepada bilangan isi rumah yang berkenaan. Kadang rumah besar itu adalah rumah pusaka juga, kan. So kita tak boleh nak menyatakan adanya rumah kediaman yang besar dia tak layak didaftarkan di bawah IKASI. So itulah isu-isu di lapangan yang perlu kita lebih beri perhatian, penelitian yang lebih rapi supaya kita tidak salah mentafsir dan tidak mudah menjatuhkan satu hukuman lah. Nampak tak? Kita tak boleh terus menghukum, kan? Ya, Kita selidik dulu, kita dapat data yang sahih, kemudian baru kita akan memberikan kepada mereka yang sepatutnya. Bercakap tentang perkara ini, Puan. Jadi antara karakter yang dipilih adalah berkaitan dengan berapa ramai yang duduk, isi rumah itu berapa, pendapatan isi rumah itu berapa, dan mungkin ada juga pendapatan sebagai contoh 4,000 tetapi tanggungannya tinggi ataupun ramai, kan? Jadi ini antara karakter-karakter yang akan dipandang oleh IKASI bagi memastikan bantuan itu sampai kepada mereka yang memerlukan. Betul. Komen, Puan. Betul. Sebenarnya kita melihat bukannya kita boleh pukul rata setiap kategori miskin-miskin tegar ni. Betul. Misalnya tadi kata seorang ketua isi rumah punya pendapatan RM4,000. Tetapi kita akan melihat juga jumlah bilangan ahli keluarga. Sebab kita juga dalam menentukan mereka ni miskin tegar ataupun miskin, kita akan melihat juga kepada pendapatan per kapita. Betul. Maksudnya kalau RM4,000, kalau ahli keluarganya ada 7,000, so dia akan jatuh dalam kategori miskin, masih di kategori miskin. Jadi kita tidak boleh terus macam tadi menghukum RM4,000, so dia ini tidak layak menerima bantuan. Betul. Jadi bila kita buat verifikasi di lapangan pemutihan, kita dapati dia memang terjatuh dalam kumpulan miskin. So layak untuk dipertimbangkan diberikan bantuan mengikut kriteria yang akan ditentukan oleh pemberi bantuan yang lain lah. Okey, jadi Puan, mungkin Puan boleh kongsikanlah, Puan Mashita boleh kongsikan kepada kami juga di studio dan juga para penonton yang sedang menonton sekarang ini, apa antara langkah yang diambil bagi memastikan mereka yang sepatutnya berada di dalam senarai itu tergolong dalam bantuan IKASI ini. Okey. Sebelum saya menjawab pada soalan itu, ingin saya terangkan sikit. IKASI ini bukanlah satu bantuan. IKASI merupakan pangkalan data yang kita merekodkan maklumat-maklumat kumpulan miskin di dalam data kita ini. So maksudnya data ni, pangkalan data ni digunakan oleh agensi-agensi pemberi bantuan bagi menyalurkan bantuan kepada yang berkelayakan. Okey. So bagi tujuan itu mendapatkan mereka yang layak untuk dibantu, kita mempunyai platform di peringkat daerah dan juga di negeri, di mana nama-nama ini yang permohonan yang kita terima, kita akan membuat sisihan awal. Selepas sisihan awal, kita akan bawa kepada platform yang dinamakan Focus Group Daerah yang dipengerusikan oleh pegawai daerah, di mana di sini nama-nama ini akan diteliti dan juga di-endorse sebelum membolehkan pihak ICU JPM turun ke lapangan untuk membuat verifikasi di lapangan. Di sinilah maklumat-maklumat yang kita kumpulkan tadi yang seperti diterangkan oleh Puan Nashikin, kita ada 83 medan. Maklumat yang terperinci itu kita kumpulkan dan kemudian kita daftar masuk di dalam sistem IKASI. Okey, selepas kita mengunci masuk maklumat dalam sistem akan mengeneratekan status ketua isi rumah tadi, sama ada mereka tergolong dalam kumpulan ketua isi rumah yang miskin tegar ataupun ketua isi rumah miskin. Okey, so daripada situ kita ada prosesnya berperingkat. Maksudnya bukan hanya di peringkat ICU saja yang menentukan, tetapi dia sehingga di peringkat lapangan. Okey, so maksudnya data yang kita kumpulkan ni adalah satu data yang sangat telus dan juga data yang merangkumi komprehensif untuk sesebuah isi rumah berkenaan. So macam dikatakan juga tadi, kalau isi rumah ada 10 orang, 20 orang, kita kumpulkan semua maklumat tu dan kita masukkan di dalam pangkalan data IKASI itu tadi. Itu dia pangkalan data IKASI. Sebenarnya banyak program-program yang boleh ataupun bantuan yang boleh diterima daripada pangkalan data IKASI ini. Betul. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh terus layari ke website tersebut untuk kita mengetahui adakah kita layak dan sebagainya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, iaitu Puan Nora Shikin Ishak, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Strategik Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM, dan juga Puan Mashitah Elias Suhaila Suid, merupakan Pengarah Bahagian Kesejahteraan Rakyat
Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Terima kasih banyak kedua-duanya. Terima kasih. Okey, baik, itu dia berkenaan dengan pangkalan data ataupun portal pembasmian kemiskinan iKasih. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Irfan